PKP, dah duit congkal gigi. Mana nak cari duit ni? Duduk rumah goyang kaki. PKP, tak ada duit congkal gigi. Mana nak cari duit ni? Duduk rumah goyang kaki. Okey. Lagu tu memang best. Okay, kalau rasa PKP. lepas tu dia macam spontan buat seni-seni sambil bermakeup kan. Lepas tu tahu kamera kat mana dahsyat. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ucapkan kepada semua penonton Malaysia. Ini kita mulakan pagi ini dengan sedikit yang mencuit hati lah buat paparan kalian semua. Saya rasa itu antara kreativiti anak-anak ni kan. Kadang-kadang dia pun tak ada duduk rumah, tak tahu nak fikir apa. Wah, lagu sendiri boleh jalan. Oh, dahsyat. Itu kiriman daripada? Ini kiriman daripada ini mak saudaranya Asma Wana Azman. Itu anak saudara dia lah. Oh, dahsyat. Maksudnya ada masa depan. Kita akan cuba dapatkan juga untuk bawa persawangan kami sebab kami terhibur lah didendangkan dengan lagu tersebut. PKP. Asyik tambah-tambah lagi. Tak ada duit coki gigi tu. Itu kalau tengok betul-betul mungkin macam masih silau, masih kecil sikit. Boleh? Betul lah. Ada masa depan. Okey. Kita nak ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kerana terus menonton kami di Malaysia hari ini. Pada pagi ini Isnin 14 Jun 2021. Sepatutnya hari terakhir untuk PKP fasa pertama ni lah. Tapi telah pun diumumkan akan disambung ke fasa kedua ataupun 14 hari lagi. Dan diharapkan agar kita semua kekal tenang, kekal bersama-sama lah sebab masih lagi kita cuba untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Sebab ini merupakan kalau dah dilanjutkan maknanya ini antara tempoh kritikal juga kan sebab mereka mensasarkan statistik harian kalau boleh nak 4,000 ke bawah kan. Jadi kalau semalam statistiknya agak 5,000 lebih. Betul. Kita bersama-sama berusaha dalam masa tempoh 2 minggu ini kalau kita mengikut apa yang telah disarankan, insya-Allah kita sama-sama menyokong bagaimana kerajaan nak memfokuskan statistik harian tu 4,000 ke bawah. Okey, apa pun Malaysia hari ini pada pagi ini kita nak bawakan kepada anda satu lagi perkongsian. Ini berkaitan dengan apabila PKP bersambung. Sekarang ni musim berniaga dalam talian dan perniagaan satu pasangan OKU ini iaitu Muhammad Yusri Aziz dan Nur Jannah Tanjiahui kabarnya meletup-letup tuan-tuan dan puan-puan. Katanya dengan ini mungkin ada hikmah kan rezeki mereka ini mereka buat berniaga sambal hitam pahang. Itu pun bukan nasi perak panas tu. Sabar jap. Awal sangat ni. Baik, mereka telah pun bersama Desa Ramaya. Assalamualaikum Muhammad Yusri dan juga Nur Jannah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah, sihat. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama kami di MSI pada pagi ini. Okey, mungkin boleh kongsikan apa rahsianya, kehebatan sambal kalian ni sehingga boleh mencecah 1,000 jualan ni? Pertama kali kami mula buat secara serius lah pada 1 Jun yang lepas. Kami nak mencari duit sikit-sikit lah untuk tampung kehidupan. Kami hanya post di grup Facebook untuk pengetahuan orang ramai lah. Tapi Alhamdulillah perkongsian itu telah menjadi viral lah. Saya kira secara mengejut walaupun kami ni baru lagi nak belajar dalam bidang perniagaan, baru saja buka kedai Shopee kami yang baru. Sebelum ni ada buka satu kedai Shopee juga tapi jualan biasa-biasa, tak berapa menjual. Tapi teringat macam buka lagi satu untuk asingkan. Sebelum ni memang di kedai lagi satu tu kami buat dropship, secara dropship. Tapi kali ini saya. Tak apa, teruskan dulu. Tapi sekarang ni kami berfikir kami nak urus sendirilah, pegang stok semualah. Macam itu. Jadi dari awal Jun hari tu memang jualan melonjak. Alhamdulillah. 1 minggu lah, dalam kiraan bukan hampir lah, dah mencecah 12K jualan lah, tak tolak modal lagi lah. Menarik. Baik, nak tanya juga ni Yusri, mungkin Nur Jannah boleh jawab. Ini resepi siapa ni? Sambal hitam pahang ni?
sambal hitam pahang ni kami ambil daripada pembekal. Kami minta tolong kawan kita orang dari rakan se-university lah. Nama dia Ismail Hamida. Dia juga ada buka kedai Shopee di ni lah di tempat dia. Jadi kami minta tolong dia untuk cari pembekal untuk sambal nak cuba jual lah. Baik. Nurjana. Dapat sambutan. Nurjana dan Yusri, tadi kita nampak gambar kalian berdua. Betul. Lulusan graduan UM Betul. Ya, betul. Sebelum melakukan perniagaan ni, apa yang kalian lakukan untuk menyara kehidupan? Sebelum ni kami buat macam saya cakap tadi, kita orang ada buat dropship di Shopee dan juga ada buatlah sampingan macam jualan top up secara online, cari ejen top up, prepaid top up, bayar bil. Baik. Okey, Nurjana. Ya, saya. Bersuara emas ni, susah nak dengar suara Nurjana. Simpan betul suara Jana. Okey, maknanya Nurjana dan juga Yusri memang ada latar belakang dari segi perniagaan ke, ataupun masa kalian belajar dulu kos lain? Kita orang belajar dulu kos lain kat Asam. Ya, kos apa dulu? Sosio Budaya Melayu. Sosio Budaya Melayu. Okey, Jana dan Yusri, maksudnya sekarang ini apa sebenarnya yang menjadi cabaran lah dalam musim PKP ni, kan? Musim pandemik ni, apa cabaran yang paling besar sekali untuk kalian meneruskan perniagaan ni? Meneruskan perniagaan ni sebenarnya dari segi mendapatkan crowd juga. Untuk tahu kita orang yang tak nampak ni jual sambal. Lepas tu dari segi penggunaan aplikasi Shopee sebenarnya usable, memang boleh guna. Terima kasih banyak kepada pengurus Shopee lah. Tapi memandangkan kami yang OKU penglihatan yang dipanggil Talkback, TALKBACK. Aplikasi ni dia masih boleh guna, tapi ada certain tempat kurang accessible dengan aplikasi Shopee. Gunakan kreativiti kami untuk dapatkanlah contoh, ada edit box dalam satu kawasan tu kita cuba klik tak dapat, tapi mungkin kami biasanya klik guna satu jari, dua kali double klik lah. Tapi tiba-tiba kami fikirlah cuba guna dua jari, double klik dua serentak. Kadang-kadang berjaya, memang ada tempat tertentu berjaya boleh buka, boleh type macam biasalah. Kalau kita dengar tadi tu mungkin lepas tu dari segi mungkin untuk uruskan stok pun bungkus tu alhamdulillah, tapi kalau nak menghantar parcel tu kami tak ada cara lain lah. Cara dia untuk naik Grab ke Korea lah, salah satu JNT. Yusri, mungkin juga bila kisah kalian ni sudah tular kan, jadi ramai juga katanya peniaga-peniaga usahawan yang datang membantu Yusri dan juga Nurjana kan untuk melaksanakan perniagaan ni dengan lebih luas lagi. Jadi mungkin kita melihat bagaimana sokongan masyarakat sendiri dalam membantu kalian untuk menghadapi kan sekarang PKP, ekonomi mungkin menghadapi cabaran kalian juga kan. Nurjana ni pemalu ya. Okey, Jana, kita nak minta awak promote lah sambal hitam awak ni, boleh? Sebab awak senyum je, Jana. Okey, Jana. Cepat. Okey, bagi para peminat sambal hitam, masa ni kita orang memang betul-betul out of stock. Jadi sambutan memang hangatlah. Jadi harap para peminat boleh bersabar. Kita orang akan usaha sedaya upaya untuk dapatkan
akan stok kembali untuk restock lah. Wow, baru nak order. Maksudnya kalau nak minta tunjuk tak adalah contohnya. Jadi itulah harapnya orang ramai Okey. rakyat Malaysia boleh memberi sokongan kepada kedai Shopee kami dan boleh follow kedai Shopee kami lah untuk update dari semasa ke semasa. Hai, InsyaAllah. Kami doakan yang terbaik buat kalian ya. InsyaAllah. Nanti dah ada stok bagi tahu kami tau. Terima kasih saudari Farina dan saudara Hanif. Ya, insya-Allah sama-sama. Terima kasih juga Isri dan juga Nurjana. Jaga diri. Bye bye. Assalamualaikum. Ya. Siapa sangka kan mereka walaupun insan istimewa, pemegang ijazah graduan UM. Betul. Tapi disebabkan sebelum ni difahamkan mereka ni bekerja di restoran. Tapi restoran itu terpaksa tutup disebabkan oleh PKP. Jadi mereka tidak putus asa dan mencari jalan untuk menambah pendapatan. Siapa sangka kan kurangnya dari sudut penglihatan tapi boleh menguruskan platform e-dagang ini dengan baik atas bantuan rakan-rakan dan masyarakat. Itu sangat penting untuk kita tidak mengabaikan komuniti dan masyarakat yang lain. Okey, sekarang kita nak teruskan perkongsian. Kalau tadi berkaitan dengan perniagaan, kali ini juga berkaitan dengan perniagaan. Ini membabitkan Geran Khas Prihatin 3.0 dalam membantu peniaga yang terjejas. Dan kita tahu kan JKP kali ini mereka pun telah memberi bermula pada 10 Jun yang lepas. Ada yang dah dapat secara berperingkat, sabar ya. Kerana untuk kali ini 5.08 bilion ringgit akan diberikan kepada hampir 1 juta perniagaan kecil dan sederhana mikro ini, insya-Allah. Okey, kita saksikan terlebih dahulu berkaitan dengan perniagaan kecil ini. Okey. Untuk itu kita terus bersama dengan Marhana Muhammad Nadir. Beliau ini merupakan perekat grafik dan juga pencetakan ini di Perak. Okey. Katanya macam mana fungsi ataupun macam mana dengan adanya JKP ini dapat membantu beliau ini juga. Baik, kita terus bersama dengan tetamu kita Marhana Muhammad Nadir. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Wak. Ya, selamat pagi. Monday Blues nampak ya? Monday Blues, eh? Dah hampir 2 minggu tak masuk office. Ada rumah je kan. Jadi pagi-pagi pun Monday Blues. Tengok background pun biru habis semua lah. Cuaca okey tak dekat sana? Alhamdulillah okey. Orang Manjung semua okey. Alhamdulillah. Manjung people lah ni. Okey, Marhana, kita nak tanya berkaitan dengan Geran Khas Prihatin. Anda juga adalah seorang pereka grafik dan juga pencetakan. Jadi, bagaimana Geran Khas Prihatin 3.0 ni membantu dari sudut perniagaan? Alhamdulillah. So kita mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab memberi JKP ini kepada usahawan-usahawan PKS terutamanya untuk meneruskan kesinambungan perniagaan lah. Macam tu. Kalau misalnya kan JKP ini kan ada yang kata macam tak cukup dan sebagainya. Bagaimana pandangan Mana sendirilah kan? Ada segelintir yang mungkin rasa macam boleh kita kata tak bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Mungkin ini sebanyak dia cukup tak cukup bergantung kepada kita yang menguruskan. Betul tak? Jadi kita daripada JKP ni kita dapat dah 3 kali dah daripada JKP 1.0 dan under Prihatin, and then kedua Permai dan baru ni Pemekasa tak silap saya. Jadi betul-betul memang betul-betul membantu usahawan PKS untuk cash flow yang urgent, macam membayar sewa, utilities, apa semua kan. Itu amat penting lah gitu. Marhana melihat kepada sekarang ini bagaimana perniagaan? Adakah kita faham mungkin memang terjejas lah kan? Memang semua akan rasa terjejas apatah lagi dengan PKS ini. Adakah sekarang ni waktu yang sangat mencabar bagi sektor anda? Sekarang kami pada pembungkusan dengan labeling lah. Untuk printing lain kami stop production dulu sebab kita mengurangkan production line di office. Dan yang lain bekerja semua bekerja di rumah lah. Jadi orang kata sekarang PKP memang memberi kesan kepada peniaga-peniaga PKS ni, sales menurun. Lepas tu kita walaupun dibenarkan mendapat kelulusan MITIC untuk beroperasi tapi kita tak benarkan customer walk in kedai. Semua ada melalui online lah macam tu. Jadi
ada benda-benda yang kita boleh go through dengan online, ada benda yang kita kena go through dengan offline juga. Jadi itu ada satu kekangan lah. Dan kita juga belajar daripada PKP 1.0 dulu. Sebelum ni kita kurang bisnes secara online dan kita fokus kepada offline sahaja. Ya. Tapi selepas tu kita belajar secara fully semua online. Dan alhamdulillah kita masih boleh survive sebab kita buat bisnes perkhidmatan dan kita banyak fokus kepada packaging dan labeling lah macam tu. Mahana, bila tadi Mahana kata dah belajar daripada PKP yang pertama kan, inilah yang PKP yang ketiga. Jadi bagaimana perancangan seterusnya sekiranya tempoh akan terus dilanjutkan, sebab kita tak tahu lagi kan COVID ni kan. Statistiknya pun kita masih lagi berperang sebaik mungkin untuk dapatkan yang rendah. Ya. Perancangan kehadapan ni. Saya nampak sekarang ni usahawan kena fokus kepada online. Online adalah satu platform yang bukan baru sekarang, sudah lama. Cuma kita kurang nak mempraktikkan lah begitu. Jadi sekarang usahawan macam tadi Puan Cik Yus dengan Puan Jana usahawan istimewa. Itu bukannya satu alasan untuk diorang berjaya, untuk diorang meneruskan kelangsungan kehidupan, sanggup mencari pembekal daripada luar and then repack untuk jualan dia lah macam tu. Jadi kita kena menggunakan platform online untuk meneruskan perniagaan. Sekarang perlu. Ya, Marhana melihat kepada tahap survival perniagaan anda dan juga mungkin di sekeliling, terutama di masyarakat rakan di Manjung, macam mana melihat berapa lama masih lagi boleh bertahan? Kita macam usahawan is better, sepatutnya kita cash flow kita kena jaga daripada kita kena buat sendiri. Kalau kita tak pandai hire accountant, kita buat sendiri, kita belajar. Jadi kita cash flow tu kita kena ada 3 hingga 6 bulan reserve untuk overhead. Gitu. Kena belajarlah dari segi situ. Jadi kita pun kat sini dekat Manjung pun ramai juga usahawan-usahawan peniaga PKS ada yang dah tak boleh survive tutup perniagaan. Kita amat sedih gitu. Tapi ada juga usahawan-usahawan di Manjung sebenarnya contohnya sanggup menukar platform perniagaan yang sebelum ni, contohnya DJ sekarang dah bertukar kat perniagaan menjual makanan. Kita kena perbanyakkan aktiviti kan, rebut peluang yang ada sekarang ni. Maknanya kena pelbagaikan usaha lah mengikut keadaan sekarang ini kan, kesesuaiannya. Ya, betul. Mahana, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. Semoga-semuanya dipermudahkan urusan kalian di sana. InsyaAllah. Terima kasih juga. Minat warna biru kan? Tadi stiker pun printing banyak warna biru pula tu. Printing warna biru. Nampak tu. Terima kasih Mahana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, thank you. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Ya, baik. Itu dia Marhana kan. Dan kita faham lah maksudnya sekarang dengan perniagaan macam-macam. Saya sangat setuju apabila dikatakan mengenai platform dalam talian tadi. Semua kena move forward. Maju ke hadapan lah berkaitan dengan perkara tersebut. Dan kena cepat sesuaikan, cari apa lagi peluang yang ada ketika dalam keadaan sekarang ni kan. Mungkin saya rasa kalau tengok PKP ni antara perniagaan yang mendapat sambutan makanan. Betul. Jadi mungkin kena cubalah, mencuba. Usahawan kan kena berani mencuba. Jadi itu mungkin antara satu langkah yang boleh kalian ambil. Baik, kita bercakap dengan keadaan yang sekarang ni dalam tempoh PKP, kita masih lagi macam-macam kan. Dan kita tahu barisan hadapan kita bukan saja yang berada di hospital dan sebagainya, penghantar makanan juga antara yang turut menjadi barisan hadapan untuk memberi makanan, menghantar apa yang kita pesanan kan, sebab tak ada keluar rumah. Jadi ini mungkin kita boleh kongsikan sedikit terjadi ni isu baru-baru ini Hanif, yang diperkatakan berkenaan dengan isu yang sensitif apabila ada yang cuba memprovokasikan isu tentang keagamaan ini. Apapun kita saksikan terlebih dahulu kejadian yang berlaku di Petaling Jaya ini. Tulis sebab apa? Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Kenapa? Apa salah dengan awak? Tak adalah bang. Cara abang Kenapa tak ada apa? Kenapa? Cara abang tulis tu salah bang. Kenapa salah? Itu macam satu penghinaan. Satu penghinaan. Itu satu penghinaan bang. Penghinaan apa? Apa yang kau merepek? Okeylah abang tulis nama tu, nama Tuhan kita orang. Nama Allah. Allah tu bapa saya. Allah tu bapa abang. Abang sure bapa abang.
Ya, yang permulaan video saja sebenarnya kepada mungkin dah tular ramai yang dah menyaksikan juga video ini dan ada rentetan daripada perkara tersebut apabila penggunaan kalimah Allah tersebut dan kemudian ada juga kejadian seterusnya berlaku keganasan lah jenayah juga boleh kita katakan apabila ramai sekali yang hadir dan untuk memberikan pengajaran katanya. Apa pun kita ingin rungkai lagi berkenaan dengan perkara ini, ingin bertanyakan pandangan berkaitan dengan sensitiviti agama dan bagaimana para penghantar makanan kita ini menyantuni perkara sebegini apabila berlaku kejadian ini. Okey. Kita terus bersama dengan tetamu kita, Saudara Maya Zulhelmi Mansur merupakan pengurusi Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Zulhelmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, tadi kita pertontonkan sedikit daripada visual yang tular berkenaan dengan insiden itu. Jadi mungkin Zulhelmi sendiri melihat berkenaan dengan insiden ini kan, kita mungkin ada yang kata sangat-sangat sensitif. Isu yang tidak perlu diprovokasikan sebenarnya. Kita sebagai rakyat Malaysia yang dah nak 64 tahun nak merdeka ni bulan Ogos ni. Betul? Tapi masih ada segelintir yang sebegitu. Baik, terima kasih pada MSI sudi memanggil penghantar Satuan Penghantar P-Hailing Malaysia. Ya. Apa yang kami lihat, perkara yang berlaku ini satu pengajaran kepada penghina agama. Satu pengajaran kepada mana-mana individu yang ingin mencetuskan provokasi. Kalau kita dapat lihat pada kejadian ini berlaku pada hari Jumaat pada hari Jumaat lepas, apabila video ini viral dan terus kita di peringkat persatuan, apa yang kita ambil, kita turun ke kawasan kejadian. Ada kita punya AJK turun ke kawasan kejadian untuk meleraikan suasana tersebut. Tetapi sebaliknya berlaku. Dan di peringkat persatuan kita pun tak boleh nak salahkan rider. Kalau ikut rasional, mana-mana individu ialah kalau mencetuskan situasi sebegini, pasti cara normal kita pun akan marah sebab dia mencetuskan sensitiviti agama, menggunakan satu perkataan yang boleh timbulkan provokasi. So kita punya sahabat yang pergi untuk bantu leraikan dan bawa yang kena pukul tadi ini ke balai polis. Setibanya di balai polis, kelima-lima orang ini, termasuklah ada juga AJK penghantar kita, ditahan polis serta-merta. Itulah, dan teruslah berlakunya ditahan semalaman dan keesokan harinya itu dibawa di mahkamah untuk diperintah tahanan reman ketika itu. Baik, mungkin tindakan susulan yang diambil, kita tidak mahu, mungkin kedua-dua belah pihak ada tindakan tersendiri, tapi mungkin tindakan yang diambil ini bagaimana Cik Zulhelmi perlu memberitahu kepada penghantar makanan ini untuk menyantuni masa hadapan. Ini saya ambil konteks dalam kalangan penghantar makanan itu sendiri, bukannya ada dia spesifik kepada satu-satu kaum saja. Dalam rider adanya kaum Melayu, kaum India, Cina, pelbagai. Dalam keadaan hari ini ialah, dan kita pun nak ucap terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang mengiktiraf juga penghantar makanan ini, penghantar ini sebahagian daripada frontliners. Jadi bila mana konteks secara menyuruh, bila mana agama Islam itu agama persekutuan dan kita sebagai rakyat Malaysia harus menghormati perlembagaan negara ini. Di sini juga kita pun apabila kita tahu kejadian itu berlaku, terus kita menghubungi pihak pembela sebenarnya, pertubuhan pembela Islam untuk membantu kita mendapatkan, dan saya berhubung sendiri dengan Tuan Haji Aminuddin Yahya, pengurusi pembela, dapatkan advice dan sebagainya, dan pembela setuju untuk pada keesokan harinya itu, pada hari Sabtu, membawa sekumpulan peguam yang diketuai oleh Datuk Zainul Rijal, Timbalan Pengurusi Pembela, menangkap juga pengurusi Persatuan Peguam Muslim Malaysia,
Dan alhamdulillah dengan adanya peguam ini ramai, kita tengok solidariti rakyat Malaysia dan banyak pihak yang ingin membantu sebenarnya. Membantu penghantar-penghantar makan. Kita pun agak surprise sebenarnya bila kita tengok solidariti, maksudnya gini, rakyat Malaysia secara keseluruhannya nampak isu ini satu isu yang, satu budaya yang tidak sihat. Dan apa yang di peringkat persatuan, apa yang kita nak advise kalau di dalam kalangan penghantar makanan ini, bukan semuanya yang bersikap sedemikian dan nasihat saya kepada semua penghantar makanan ini, dalam apa jua tindakan yang kita nak buat, kenalah berfikir secara rasional, kena bersabar, dan kerana negara kita ni ada undang-undang lah yang sepatutnya kita dahulukan. Dan apa yang persatuan nak sampaikan juga di sini adalah pihak berkuasa dan pihak bertanggungjawab kena ambil tindakan segeralah dan tegas terhadap isu ni. Bagaimana, sebab kita tengok bila viral sebagainya ini, dan hari Jumaat Sabtu dah viral isu ni. Malam pun ada satu lagi kes viral bila mana satu laporan polis dibuat oleh pihak polis sendiri yang tentang kutipan dana kilat tu kan. Dah menafikan perkara itu. Sememangnya tujuan pembela melancarkan tabung tersebut adalah demi kebajikan penghantar-penghantar, dan memang komunikasi itu dibuat oleh kita di peringkat persatuan dengan juga pembela. Jadi saya nampak dia bukan isu besar dan satu tuduhan ataupun ini kepada pembela tak sepatutnya lah. Okey, Cik Zuhaimi, bagaimana nak mengelakkan perkara ini daripada berlaku lagi? Sebab kita tak naklah berpanjangan, tak naklah ada faktor keganasan juga terlibat dalam perkara ini. Tak eloklah untuk kita biarkan, kan, Cik Zuhaimi? Bagaimana? Okey, betul. Saya setuju perkara ini bukannya pertama. Sebelum kedua ini pun juga, tapi bila mana berlaku terhadap penghantar makanan terus viral pula tu. Betul. Jadi kita nampak itulah bagaimana tindakan segera dan tegas oleh pihak berkuasa untuk menyelesaikan perkara ini, dan mungkin boleh melihat kepada kita, mungkin pihak kerajaan boleh pahalusi apa akta-akta baru yang boleh, supaya segala cubaan untuk cetuskan sensitiviti agama ni tak berlaku lagi. Macam mana kita nak berikan kesedaran kepada rakyat Malaysia. Sebab kita pun betul, saya setuju tadi, dah 64 tahun merdeka. Dan dalam konteks negara kita yang berbilang agama, bangsa, negara, bagaimana kita tak nak melihat lagi perkara-perkara ini berlaku. Dan kalau kita lihat juga dalam konteks kerajaan hari ini, dia ada satu lancaran di bawah Kementerian Perpaduan Negara, ada pelan tindakan perpaduan negara 2021-2025. Kalau ikut objektifnya adalah bagaimana untuk memperkukuh perpaduan negara, dan mungkin bagaimana juga pelan ini boleh memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, khususnya bukan dalam konteks penghantar makanan juga, kerana mereka ini adalah sebahagian rakyat Malaysia berbilang bangsa, agama, sosial budaya, untuk bagaimana pelan ini dapat memberikan, meningkatkan moral kita, berteraskan perlembagaan negara itu. Betul. Okey. Baik, terima kasih Cik Zuhaimi di atas perkongsian ini. Moga-moga adalah jalan penyelesaian yang terbaik. Okey, itu dia. Cik Zuhaimi Mansor merupakan pengurusi Persatuan Penghantar Perihailing Malaysia. Kita ada asas dah. Kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita dah ada asas dah. Rukun negara tu dah dibina, kita tahu. Betul. Kan. Wujudnya rukun negara pada 31 Ogos 1970, maknanya setahun selepas tragedi 13 Mei 1969. Kita tahu itu antara tragedi hitam yang telah melumpuhkan perpaduan kaum, berbilang kaum di Malaysia ni. Jadi kita dah tahu dah sebenarnya asas kita sebagai rakyat Malaysia. Kita ada 5 prinsip rukun negara itu. Betul. Apabila ada asas tu, tapaknya maksudnya kita ikutlah. Kita jangan, kita perkukuhkan lagi tapak. Betul. Ini kan keharmonian kita bersama. Janganlah kita ada provokasi dan juga jangan ada tindakan yang melanggar undang-undang. Okey, itu perlu ada satu jalinan kerjasama. Selepas ni kita nak berbicara mengenai satu perkara yang menggemparkan dunia juga, yang berkaitan dengan sukan dan jantung. Mungkin ada pemahaman lah, sebab orang kata bila bersukan ni sihat kan. Tapi bila terlebih dalam apa perkara sekalipun, maksudnya ada juga implikasi dia. Dan baru-baru ini kan ada insiden kan, pemain Denmark Christian Eriksen kan. Betul. Baik. Semuanya selepas ini kita akan bawakan lagi pengisian yang menarik sepanjang MHI. Jumpa lagi. Cara vaksin berfungsi di dalam tubuh manusia.
vaksin COVID-19 disuntik di dalam badan. Hasil suntikan vaksin, sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Hasil daripada suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak ke atas virus COVID-19 sekiranya terdedah kepada virus COVID-19. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Baik, kita nak melihat sedikit berkenaan dengan perkembangan semalam kan, statistik harian COVID-19 di Malaysia. Semalam sahaja telah mencatatkan kes baharu sebanyak 5,304. Angka ini ada penurunannya, tetapi kita masih mengharapkan bahawa dalam tempoh sekarang ini kita dapat menurunkan lagi sebaik mungkin angkanya sehingga kan kita dapat rasa agak selesa sedikit sebab sekarang ini kan agak membimbangkan statistiknya kan. Dan kes sembuh baharu adalah 8,163. Dan ini pecahan-pecahannya statistik harian mengikut negeri di Malaysia. Dan kalau lihat di bahagian jumlah keseluruhan kes itu, sekarang ini di Malaysia sahaja 657,508 kes secara kumulatif, maknanya secara keseluruhannya. Dan kes kematian mencatatkan 64 kes semalam 13 Jun. Jadi ini agak membesarkan antara angka yang besar juga kalau dilihatkan yang telah dicatatkan. Dan kes yang dirawat di ICU 917 kes. Dan manakala bantuan alat pernafasan ialah 452 kes. Ini merupakan ringkasan kes kematian baru yang boleh kata jumlah kematiannya 64 kan. Setiap negeri ada angkanya. Dan paling tertinggi setakat ini yang dicatatkan adalah di Selangor iaitu sebanyak 15 kes. Kita mengharapkanlah dengan hari-hari yang kita lalui ini, moga-moga ada yang kita boleh tekankan kepada ahli keluarga kita dan sebagainya untuk terus berhati-hati menjaga kesihatan diri kita. Apatah lagi sekarang ini kan semuanya perlu kita lebih baik kuarantin dirilah di dalam rumah supaya kurangkan segala aktiviti sosial di luar. Walaupun perlu berada di pejabat, saya kira pastinya ada yang telah membahagikan jadual tertentu untuk memastikan tidak terlalu ramai yang berada di pejabat. Dan apa yang lebih penting sekarang ni, kalau setiap kali nak keluar rumah, kena update kita punya Mat Sejahtera kan, tarikh dan sebagainya. Barulah kita boleh scan di mana saja kita berada untuk memastikan ianya dapat kita tahu kat mana kita ada risiko atau tidak dan sebagainya. Baik, selepas ini kita nak bersama dengan Hanif bercakap berkenaan dengan sukan dan jantung. Tidak semua orang yang aktif sukan ini sihat tubuh badannya. Kerana kita tak nampak. Macam corona kita tak nampak kan. Jantung pun kita tak tahu. Adakah kita betul-betul sihat? Adakah sebaliknya kita bersukan hari-hari? Seperti Hanif sendiri, ya, betul. Awak pemain bola juga. Benda ni bila terjadinya pastinya akan memberikan sikit kebimbangan kepada kalian. Secara jujurnya buat saya takut sebenarnya juga apabila nak keluar berlari ataupun bersukan. Tapi ialah ini antara perkara yang ilmu pengetahuan yang perlu kita ketahui. Dan masa yang sama perlu juga kita tambahkan ilmu, informasi supaya kita tak takut untuk keluar. Kita tak nak ini jadikan alasan untuk kita tidak keluar bersukan. Perlulah untuk itu kita ingin berbicara mengenai antara perkara yang berlaku membabitkan jantung dan juga sukan baru-baru ini di kejohanan Eropah Euro 2021 yang berlangsung pada tahun Euro 2020 yang berlangsung pada tahun 2021 ini. Perlawanan yang membabitkan di antara pasukan Denmark dan juga Finland. Satu dunia menyaksikan ini, boleh saya katakan juga, apabila seorang pemain yang ternama, terkemuka juga iaitu Christian Eriksen tiba-tiba rebah di atas padang. Baru saja memegang bola, baru saja melakukan gerakan bersama dengan pasukannya. Kemudian jatuh ketika mendapatkan bola tersebut dan terus rebah dengan matanya yang terbuka dan dikatakan diserang serangan cardiac arrest Christian Eriksen. Kemudian terus sahaja dilakukan ada juga insiden yang kita melihat bagaimana para pemain Denmark dan juga Finland berhenti. Ketua pasukannya Christian Jah datang untuk melakukan CPR dengan pihak awal dan yang paling penting dalam insiden tersebut adalah apabila
beliau memastikan bahawa mulut ataupun lidah itu tidak tergigitlah di dalam kejadian dan insiden yang berlaku. Itu antara perkara pertama yang dilakukan, mendapat pujian, kemudian barulah pasukan emergency response datang, masuk medical untuk melakukan CPR dan perkara yang sepatutnya. Untuk itu kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Sekiranya kita tidak boleh menolak kemungkinan perkara ini berlaku kepada orang awam, pada diri kita, orang ramai yang bersukan beriadah petang-petang sekalipun. Kita dapatkan secara panggilan video Datuk Seri Dr. Jeffrey Jaswan Dillon, pengarah sukan dan kecergasan kardiovaskular dan juga pakar perunding bedah kanan bersama dengan kita. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi. Ya. Apa khabar? Datuk Seri? Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jadi sama-sama. Ya, Datuk Seri mungkin Jadi, boleh kongsikan berkaitan sukan dan jantung terlebih dahulu. Cardiac arrest tu, Datuk Seri, apa dia? Cardiac arrest tu di mana fungsi jantung, pernafasan dan kesedaran berhenti dengan secara mendadaknya. So apa yang dimaksudkan tu, dengan tiba-tiba kalau kita periksa tidak ada fungsi jantung, tidak ada nadi jantung, tidak ada tekanan darah, pernafasan seseorang itu akan berhenti dan tiada kesan kesedaran. Maksud dia seseorang tu akan pingsan. Kalau dia berdiri dia akan rebah seperti apa yang terjadi pada Erickson. Ya. Kenapa perkara ini boleh berlaku, Datuk Seri? Ini disebabkan untuk bincang tentang cardiac arrest, kita kena faham tentang fungsi jantung. Fungsi jantung secara amnya untuk mengepam darah keluar daripada jantung untuk membekalkan darah ke keseluruhan badan. Dan untuk melakukan fungsi jantung ni terdapat dua sistem dalam jantung. Satu sistem electrical seperti bateri dalam jantung dan satunya sistem untuk otot, sistem untuk pump, sistem mechanical. Jadi triggernya, pencetus dia adalah electrical untuk memberi kesan mechanical untuk jantung mengepam. Jadi bila terjadinya satu kelainan kepada sistem electrical ini, seperti yang terjadi dikatakan ventricular fibrillation, di keadaan ini sistem electrical tidak memberi rangsangan kepada jantung untuk pump darah keluar daripada jantung. Disebabkan itu tidak ada darah keluar pada jantung. Keadaan ini sangat bahaya dan kalau tidak diberi rawatan serta-merta boleh menyebabkan maut, boleh menyebabkan stroke dan kesan gejala berkekalan pada seseorang itu. Jadi serta-merta harus ditangani, serta-merta harus dirawat. Ya. Ini harus juga dibezakan dengan apa dikatakan heart attack. Ya, betul. Heart attack dengan cardiac arrest tu beza. Heart attack tu adalah keadaan di mana penyumbatan kepada salur darah jantung. Salur darah yang membekalkan darah kepada jantung. Ini sebahagian kecil atau sebahagian besar jantung akan mati sebab tidak dapat cukup darah. Heart attack adalah salah satu sebab yang boleh menyebabkan kerosakan pada sistem electrical dan buat ventricular fibrillation dan menjadi cardiac arrest. Ya. Datuk Seri, melihat kepada kejadian yang berlaku baru-baru ini kepada pemain Denmark Christian Eriksen. Sebelum ini juga banyak juga kejadian berlaku. Di Malaysia juga tidak ketinggalan pernah berlaku kejadian sebegini pada pemain T-Team, tak silap saya pada satu ketika dahulu di dalam latihan. Ini kita saksikan secara langsung. Mereka ini muda, mereka ini fit, mereka adalah pemain bola sepak profesional. Juga atlet-atlet yang lain juga pernah mengalami perkara yang sama. Kenapa berlaku perkara sebegini kepada golongan ini, Datuk Seri? Pada golongan ni, kalau kita lihat pada golongan atlet yang muda berbanding dengan masyarakat awam, ya, pada rakyat awam, sebenarnya insiden ini kecil berbanding kepada masyarakat awam. Cardiac arrest berlaku pada orang yang muda, yang fit, juga kepada orang yang lebih tua. So, cuma disebabkan publicity yang didapat bila orang muda rebah dan dapat cardiac arrest dan maut. Publicity yang ditonjolkan ni sangat menonjol dan ini menyebabkan kita fikir benda ni common ke tidak, ya? Kenapa terjadi? Insiden yang dilaporkannya tidaklah common sangat, 1 dalam sejuta sampai 5 dalam sejuta berdasarkan kajian yang dibuatkan. Kenapa berlaku? Ini pada
kalau tidak ada masalah jantung di latar belakangnya, background penyakit jantung, biasanya tidak menjadi. So ada salah satu keadaan jantung, kelainan jantung yang tidak dapat didetek pada orang yang dapat cardiac arrest ni. So hampir-hampir selalu kalau diulang kaji semula ada masalah jantung pada diorang. Ya, maksudnya ada juga sejarah dan background tersebut. Okey, Dr. Sri, window of opportunity untuk kita selamatkan sekiranya berlaku di sekeliling kita dan apa perkara pertama yang perlu kita lakukan, Dr. Sri? Window yang opportunity serta-merta sebaik sahaja. Setiap minit yang berlangsung akan menyebabkan lebih chances untuk tidak dapat selamatkan maut. Ya. Jadi seelok-eloknya dalam 4-5 minit pertama, disebabkan masa ni genting untuk mendapatkan buat CPR, cardiopulmonary resuscitation, dan juga kalau kita dapat ventricular fibrillation untuk buat defibrillation. Masa 4-5 minit ini penting. Kalau tidak ada darah yang pergi ke organ-organ dalam badan, terutamanya organ penting seperti otak dan buah pinggang dan sebagainya, organ-organ ini mungkin mengalami kerosakan yang berkekalan. Jadi window of opportunity 4-5 minit. Apa yang harus dibuat adalah immediate CPR. Ya? Untuk seperti apa kita lihat live, saya pun ada tengok live ke isu terjadi pada Christian Eriksen. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakannya, ketua pasukannya memang tepat sekali. Simon Chair, apa yang dibuatkan adalah buat cepat, dia buat assessment sama ada dia bernafas ke tidak. Betul. Dan dan terus memanggil medik. Jadi dia diletakkan dia di keadaan mengiring. Ini penting supaya tidak ada apa-apa. Biasanya orang yang pingsan, lidah ni boleh menyumbatkan saluran rongga untuk pernafasan. Betul. Jadi ini cara mengiring ni is a safe position untuk pertama. Harus dan terusnya medik datang. Medik yang datang dia terus buat assessment, tidak ada pernafasan, tidak ada nadi jantung. Jadi lepas tu kita harus buat CPR. CPR secara amnya seramai-ramai orang rakyat kalau dapat belajar, inilah sangat penting. Inilah peluang untuk menyelamatkan seseorang yang dapat cardiac arrest. Ya. Datuk Sri, boleh kita belajar berkaitan dengan CPR? Ya, macam mana? Boleh kita belajar berkaitan dengan CPR ini untuk pemahaman dan juga pengetahuan kita semua? Boleh. Saya dapatkan satu mannequin model di sini. Boleh, ya. Silakan Datuk Sri. Sangat istimewa pada pagi ini untuk kita sama-sama belajar asas ni, Datuk Sri. Asas CPR ni satunya kita kena tengok sama ada pernafasan. Jadi kita dengar ada pernafasan ke tidak. Kita biasanya boleh dengar pernafasan seorang dan kita check pulse. Pulse yang kita check ni biasanya nadi jantung yang besar. Ini nampak di carotid pulse di leher. So dengan cepat-cepatnya kalau tidak ada pernafasan, tidak ada nadi jantung, kita harus buat CPR. CPR tu kita boleh katakan ABC. Macam A tu untuk airway-nya. Airway-nya kita boleh donggakkan dagunya ke atas atau macam jadi pada Eriksen, kawan dia rebahkan dia pada tepi supaya mulut dia tidak ada benda-benda yang mengganggu dan menghalang rongga pernafasan. Itu airway. Nombor 2-nya breathing. Kalau tidak ada breathing, kita harus cuba untuk melepaskan dua nafas kepada seorang yang cardiac arrest. Lepas tu circulation C ni circulation kita kena buat cardiac compression. Cara buat dia, tangan ni kita harus lock kanan dan kiri antara tengah-tengah dada ni di bahagian bawahnya, di bahagian pangkalnya, tengah-tengah antara dua dada kita press down. Dan press ni kita kena efektif terus kepada tangan yang lurus, depth-nya lebih kurang 5 cm 2 inci. Dan kita buat compression 30 kali. 30 kali. Tiap-tiap 30 kali kita berhenti, kita cek pernafasan dan kalau tidak pernafasan bagi rescue breathing. Ini penting ya. Dan ini kita akan ulangi sampai pertolongan atau rakan yang datang untuk membantu kita. So ABC ni, lepas ABC, airway, breathing dan circulation, dan kita akan harus pasang cari satu alat AED. Automatic external defibrillator. Kalau defibrillator ni kita letakkan 2 pad di sini dan 2 pad dipasangkan kepada defibrillator dan dia akan kesan sama ada
si mangsa ni ada ventricular fibrillation, kelainan elektrik jantung, dan dengan satu tekan Swiss boleh dibelajar, boleh memberikan defibrillation, shock kepada mangsa. Dan itu yang berlaku pada Christian Eriksen. Betul. CPR dilangsungkan dengan serta-merta dan defibrillation diberitakan hanya satu kali dan dapat menyelamatkan Eriksen. Ya, itu sangat penting dan sangat istimewa. Datuk Seri, mungkin untuk pemahaman yang lebih lanjut, kita nampak Datuk Seri lock tangan tadi. Yang tangan yang mana satu di bahagian bawah, tangan mana satu di bahagian atas, dan di bahagian mana bahagian dada ni untuk kita tahu betul-betul kita tekan tepat pada kawasan yang diperlukan, Datuk Seri. Okey. Kalau kita lihat dalam manikin ni, okey. Kalau boleh tegakkan, Datuk Seri, ya. Okey. Boleh nampak ya? Boleh. Okey. Di antara dada di bahagian bawah, di bahagian pangkal tulang dada ni antara dua puting, kita tekan right in the middle di sini. Dan pressure dia straight ke tengah. Cara locknya kanan atas kiri atau kiri atas kanan tidak mengapa. Cuma cara lock dia. Okey. Cara lock kita nak firm. Dan firm dan kita tekan straight down. Berapa rate dia? Lebih kurang 100 kali dalam 1 minit. Ini untuk supaya kita buat simulasi kepada jantung untuk pam darah ke seluruh badan. Ya. So kita go on sampai 30 kali, mentally kita kira dan kita berhenti, kita bagi rescue breathing, kita cek balik ada nadi, kalau tidak kita continue. Sehinggalah pasukan kecemasan hadir ya. Sehingga pasukan emergency team datanglah. Seperti sampai pasukan emergency datang. Ya, okey. Ini adalah penting because every minute counts. Every minute, as you said, is a window of opportunity. Jadi secara serta-merta kita harus buat. Okey. Datuk Seri, sangat menarik, sangat jelas, sangat berkesan. Terima kasih banyak. Mungkin yang terakhirnya, Datuk Seri, soalan saya adalah berkaitan dengan apa peringatan dan juga pesanan kepada orang ramai yang sekarang ini ialah bersukan dengan waktu PKP-nya, keadaan badan juga mungkin tidak secergas biasa. Apa pesanan yang boleh Datuk Seri berikan kepada orang ramai, Datuk Seri? Jangan over exercise. Kalau pergi nak exercise tu regular exercise tapi buat dengan cara moderate, kesederhanaan. Jangan push yourself sangat dan keep yourself healthy. Makan dan minum pun harus dijaga. Walaupun PKP ni banyak masa mungkin, tapi jangan over exercise. Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Nanti kita dapatkan pandangan lagi Datuk Seri Dr. Jeffrey Jeswan Dillon, pengarah sukan dan kecergasan kardiovaskular, pakar perunding bedah kanan. Okey, dan ini sangat penting sebab apa yang boleh dirumuskan tadi adalah berkaitan dengan pengetahuan umum dan asas orang ramai dalam usaha untuk kita tahu berkaitan dengan CPR. Saya percaya, saya faham ini juga wajib diajarlah bermula daripada peringkat sekolah kepada anak-anak kita untuk tahu dan lebih cakna berkaitan dengan perkara ini. Okey, kita tak nak ianya berlaku di sekeliling kita dan ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, termasuklah diri saya sendiri. Peringatan bersama. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini ada perkongsian berkaitan dengan ahli dan juga anggota drama band yang akan bersama dengan kita, dan tunggu selepas ini bersama kami di Malaysia hari ini. Tentangan maju! Tukaran diskon joget! Tetakan hari kita! Kuasa kita tak berkesan. Itu Dr. Nur Hisham. Doktor, kuasa kami semua tak berkesan. Kamu tak perlukan kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu! C. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahannya ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adivira. Sedia!
Baik, terima kasih bersama dengan kami sekali lagi. Deng. Okey, kali ini kita akan... ingat kan itu? Ingat. Kamu saya Tepuk tengok di TV lah. semangat. Sekali lagi. Okey. Okey, kita dah bersama dengan ini kita bawakan perkembangan berkenaan dengan artis drama band. Kita tak tahu juga apa khabar mereka ni, aktif tak? Sekarang PKP buat apa? Betul. Kan? Atau sibuk berdrama je kan? Berdrama je. Okey, kita nak bersama dengan mereka pada pagi ini. Assalamualaikum. Drama band. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 orang ke semuanya. Kita nak dengar tepukan daripada kalian. Macam mana tepuk semangat drama? Drama band. Ada tepukan yang begini je. Okey, sihat ke kalian? Alhamdulillah. Ya, kita ada Apple, Faiz, Fadil dan juga Ome. Ome, mana Ome? Angkat Ome. Okey, Apple mungkin boleh mulakan terlebih dahulu perkembangan drama pada ketika ini, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Perkembangan terbaru adalah kita baru je rilis sebuah single yang berjudul Jelita dan dah up and running, dah boleh tengok dah dekat YouTube MVM Production dan ini adalah single project kita bersama dengan Jux yang dinamakan Jux Originals. Itu dia. Ya, betul. Sebab drama band ni dia sangat pantas tau buat lagu. Sebab sebelum ni kan lagu ni tengah viral, dia keluar. Jadi yang Jelita ni bagaimana? Jelita ni sebenarnya kita relax sikit. Kita mainkan lagu yang berkonsep jiwang semula. Kita nak bagi keadaan tenang sikit kan. So kita buat lagu yang apa kita panggil sendu society punya lagu. Ya, tengah PKP ni memang semua sendu pun. Benar. Okey, ini karya sepenuhnya drama band. Siapa penciptanya? Mungkin boleh kongsikan juga Ome ke? Pencipta macam biasa, semua drama band. Ome, silakan. Semua drama band, tapi sebenarnya aku akan bagi rangka first dan kita masuk sekali dalam studio sama-sama. Kita harmoni drama band ni. Harmoni perkataan dia. Apple dah cakap, Ome dah cakap, Faiz dengan Fadil ni. Ya. Okey, kita mulakan dengan Fadil dulu. Fadil lah. Fadil, betul. Fadil. Okey, untuk taruhan yang Jelita ni kan, kenapa Jelita? Kenapa tajuk ni macam Jelita sangat? Dia step back macam tu, Jelita. Mungkin boleh cerita yang sikit lah berkenaan dengan lagu Jelita ni. Kenapa diberikan nama Jelita? Kalian sendu-sendu pasal siapa ni? Konsep dia adalah sebenarnya lagu untuk seorang yang seorang yang jangan tanya kawan, tak boleh tanya kawan. Dia belum move on, Fadil. Dia belum move on. Dia tak move on lagi. Tajuk dia Jelita, tapi storyline dia sebenarnya adalah storyline yang sendu. Dia macam tu lah, dia macam plot twist sebenarnya. Orang dengarkan macam tajuk Jelita, mungkin lagu ni happy-happy. Tapi bila dengar betul-betul, dia sebenarnya tak berapa happy sangat. Kisah siapa ni? Itu jawapan dia. Kisah biasa lah. Kawan kepada kawan gitu. Jauh kawan kepada kawan tu. Awak ni memang banyaklah jauhnya, susu galurnya. Okey Faiz, kita lupakan seketika Jelita. Mungkin boleh kongsikan antara aktiviti yang dilakukan oleh drama band pada waktu PKP ni, sendu ke tak sendu ke? Macam Faiz pun saya difahamkan ada buat online kelas drum. Betul. Selain daripada sekarang yang kita tengah jalan promo untuk Jelita ni, macam Faiz ada kerjaya lain selain bermain dengan drama band, which is Faiz mengajar dekat rumah, mengajar drum. Dulu bukan dekat rumah, dulu dekat center-center dengan international schools. Tapi sekarang dah kena buat kat rumah. So mostly Faiz akan bila Faiz tak mengajar, Faiz akan jaga baby. kalau tak jaga baby, Faiz mengajar. Sama lah macam Ipul pun mengajar. Mengajar pula. Jaga baby kak. Betul. Mostly kita orang, selain kita orang mempromosikan Jelita ni, kita orang house husband lah masing-masing. Ipul macam mana Ipul? Ya. Aktivitinya macam biasalah. Aktiviti sekarang ni memang busy sebab baru je dapat kelahiran baru, anak yang kedua. Alhamdulillah. Dan itulah
macam biasalah baby baru lahir ni kan memang banyak tumpuan lebih yang perlu diberikan. Jadi gila-gila dengan isteri, ada masanya kena jaga dia, ada masanya saya rehat, isteri jaga, ada masanya dia rehat, saya jaga. Tapi kebanyakan masa dia jagalah sebab saya masih belajar lagi lah macam mana nak handle baby. Dan selain pada itu kat rumah kan, jadi kita cari ilham untuk berkarya lagu-lagu baru sebab karya tak boleh stop. Kita kena terus dan menerus lagi. Dan nak cari ilham lagi lah, mungkin cari lagi cerita kawan kepada kawan jadikan lagu. Apple sekarang macam senyap sikit di social media sejak daripada kita faham ataupun kita tahu Apple antara yang terkena COVID-19 kan. Mungkin ada apa-apa kesan ke? Bagaimana keadaan kesihatan sekarang Apple? Ada kelangan ada ke? Kesihatan sebenarnya belum 100% fully recover sebenarnya. Saya punya suara pun tak sama macam sebelum saya kena. Fitness pun masih saya tengah cari lagi walaupun dah beberapa bulan. Dan social media pun kenapa saya agak senyap sekarang sebab salah satu punca stres adalah social media lah sebab timeline social media kita sekarang berada dalam keadaan yang agak stressful. Jadi saya cuba nak mengasingkan diri kejap. Sebenarnya bukan semata-mata kerana hobi tapi itu sebagai tanggungjawab saya yang amat berat sebenarnya. Okey. Itu yang kita dengar Apple dan juga Faiz. Ome macam Ome. Tak boleh dengan nama Ome ni macam Ome. Awak ni Ome kan? Dia macam Ome. Ome nervous satu, takut soalan susah. PKP ni Ome apa aktiviti selain dengan drama band sendiri? Mungkin ada perancangan kan sebab kita kan masih lagi tak tahu lagi sampai bila. Jadi perancangan Ome sendirilah. Ada fikir-fikir macam bisnes ke apa ke? Bisnes tu mungkin tapi sekarang ada saya nak set up studio kat rumah semua. Tu bolehlah buat kerja kat rumah. Dalam muzik lagi sebab yelah tu yang saya suka. Yelah memang nampak lah. Nampak siapa vokalis, siapa yang main keyboardis, siapa main kita nak tanya gitaris ni. Gitaris jawapan minta panjang sikit. Goreng sikit. Apa perkembangan awak sekarang Fadil? Gara-gara. Saya sebenarnya baru mendirikan rumah tangga sebelum PKP. Wow. Saya sedang belajar menjadi suami. Belajar menjadi suami. Pandai sebelum kahwin kata kau dah master ke pergerakan suami ni? Kan banyak rujukan tu. Okey, tadi kata baru nak belajar jadi suami. Apa yang perbezaan nak belajar tu kata jadi suami ni apa? Okey. Sekarang ni jadi ketua keluarga saya kena fikir sendiri untuk mengemas rumah, mengubah suai rumah. Out of box lah jawapan ni. Tu asal. Kurangkan main game. Okey, kalian InsyaAllah kurang. Katanya juga nanti video klip kalian jelita dah keluar 4 Jun hari tu. Betul. Dah. Sambutan okey? Alhamdulillah ramai yang bagi feedback juga. Diorang pun merindukan drama band yang lebih sopan sikit. Jadi kita bagi yang lebih sopan pada kali ini. Kita bawakan lagu-lagu berkonsep jiwa semula. Boleh layan. Anda dah boleh stream di online dan juga boleh tengok di YouTube lah. Betul. Okey Faiz, kata-kata akhir Faiz untuk dari drama band kepada peminat-peminat, silakan. Okey, terima kasih buat semua yang masih lagi kuat menyokong drama band, support kita orang daripada babak pertama sampai lagu terbaru kita orang Jelita. Jangan lupa tengok music video baru kita orang Brotherhood tu. Lepas tu dapatkan album kita orang. Album kita orang still ongoing. Album kita orang USB still ongoing. Korang boleh just contact kita orang through IG sebab semua kita handle sendiri. So kita ada baju, kita ada perfume, kita ada album. So 3 item daripada drama band. Dalam album tu ada 16 lagu. 15 lah, ada satu lagu bonus. So dapatkan segera sebab itu adalah kita orang punya baby lah. Okey, tepuk semangat semua, tepuk semangat. Tepuk semangat. Okey, terima
kasih, Roman. Moga semua dimudahkan, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Kita dah cakap pasal jelita-jelita. Kita dengar dulu lagu jelita ni macam mana. Apa yang sendu tak sangat kan? Okey, ini karya terbaru daripada drama band. Jom. Cerita kita tak seperti kita harapkan. Kadang cinta tak berpunya, kadang rindu tak bersambung. Serahkan semua padanya, percaya pada cinta, bahagia akan ketemu, bahagia akan ketemu. Juang. Baik, itu kita telah dengarkan lagu Jelita daripada drama band. Nanti apa-apa pun, nanti boleh kalian pergi ke IG mereka untuk mendengar lebih lanjut lagi lah apakah perkembangan terbaru mereka di sana. Baik, kita nak terus berkenaan dengan perkongsian di MHI. Ini berkenaan dengan minyak wangi, Iba Perfume. Siapa minat minyak wangi? Pastinya semua kan. Jadi kita terus bersama dengan tetamu kita secara maya. Kita nak bersama dengan Encik Ahmad Iqbal Zulkifli, merupakan pengasas Iba Perfume. Assalamualaikum. Encik Ahmad Iqbal. Baik. Sebab kebanyakan kita tahu bukan ramai yang meminati minyak wangi ni, wangi-wangian, dan kita tahu bagaimana kosnya pun. Kalau kita nak beli sebotol minyak wangi tu pun kosnya dah beratus-ratus ringgit. Jadi ini mungkin memberi sedikit pilihan kepada anda. Dapat minyak wangi yang baunya cukup eksklusif tetapi harganya berpatutan. Kita nak bersama dengan Encik Ahmad Iqbal Zulkifli sekali lagi, pengasas Iba Perfume. Hello, Assalamualaikum. Encik Iqbal. Encik Iqbal. Baik. Dan difahamkan juga sebenarnya
Cik Ahmad Iqbal ni sebenarnya dia mula menjadi usahawan minyak wangi ni disebabkan oleh minat beliau sendiri. Siapa tak minat kan bau-bauan yang wangi, yang segar. Apa saja kita lakukan setiap hari yang kita perlukan aroma-aroma yang seperti ini. Jadi ini antara perkongsian yang akan kita bawakan kepada kalian, memberi pilihan yang terbaik sekiranya meminati bau-bau wangian ini. Dengan harga yang berpatutan itu saya rasa yang lebih penting. Kan kadang-kadang kita tahu tak semua orang yang mampu dapat membeli minyak wangi seperti ini. Dan nanti pilihan-pilihan ini akan dikongsikan oleh Iqbal sendiri. Macam Hanif. Kalau sehari awak tak pakai minyak wangi, awak rasa pelik tak? Saya rasa tak lengkap dia. Tak lengkap, Dia akan buat kita rasa tak bersedia untuk keluar. Dan keyakinan tu lah bagi saya yang penting kan. Keyakinan sebab kita pun bila kita nak berdepan dengan orang ataupun berada di kawasan yang ramai, kita pun ingin bau-bauan yang aroma yang harum kan. Jadi saya pun rasa saya perlu memberikan aura tersebut kepada orang. Oh, tapi sebenarnya minyak wangi ni dia meninggalkan satu momen yang kekal kepada seseorang. Kalau macam kita bau, walaupun saya kata lah, saya pernah bau minyak wangi kan. Tapi kalau saya pergi ke tempat lain, tiba-tiba ini macam bau Hanif. Dia tak cakap pasal minyak wangi tu, dia akan cakap pasal orang tu. Okey, tapi saya tak ada tu. Awak tak ada keupayaan tu. Keupayaan tu. Saya tak ada bau. Saya selalu dengar lah berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi saya tak boleh lah. Tak boleh cam. Mungkin sixth sense saya tak sama macam awak. Tapi jaga-jaga tahu wanita boleh bau. Bahaya tu. Nanti kita berehat seketika. Kembali nanti kita akan kongsikanlah apa yang kita nak kongsikan nanti. Antaranya artikel akhbar hari ini. Ada yang menarik juga ingin kita warakan kepada kalian semua. Selepas ini, di MHR kita berehat dulu ya. Jom muat turun MySejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan. Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Mudahkan dengan aplikasi MySejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi MySejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi MySejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar MySejahtera. Klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP. Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data peribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi MySejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pita melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera. Jom muat turun MySejahtera sekarang. Senang dan selamat.
Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Cik Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas Iba Perfume. Assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Iqbal. Okey, tak apa. Nanti kita akan cuba lagi menghubungi Cik Iqbal. Okey, sampai-sampai tadi kan, kita sepanjang hari ini kita dah cakap berkenaan dengan GKP 3.0. Kita dah cakap berkenaan bagaimana usahawan-usahawan baru ni mendapat menjana pendapatan untuk kelangsungan hidup tu. Saya tertarik dengan pasangan tadi tu kan? Baik, nanti saya borak dengan awak. Awak teruskan lah. Kita nak cakap dengan Cik Ahmad Iqbal Zulkifli. Hello. Cik Iqbal. Oh, Isnin ni memang mencabar betul untuk kita. Maksudnya awak kena bercakap dengan saya lagi ni. Awak kena cakap dengan saya balik. Cik Iqbal tolong jawab saya. Saya tak nak cakap dengan dia. Cik Iqbal. Awak banyak kali dah reject saya ni. Cakap dengan saya balik. Baik, Cik Iqbal. Nanti kalau orang kata halo kat saya tahu. Nanti saya tahu lah Cik Iqbal. Halo je terus. Okey. Maknanya sekarang ni kan kita... Terima kasih kerana selamatkan saya, Cik Iqbal. Cik Iqbal. Okey, mungkin kita nak kongsikan pula dengan Iba Perfume ni, Cik Iqbal. Mungkin kita nak tahu juga, Cik Iqbal. Cik Iqbal memang seorang peminat minyak wangi ke sebelum ni? Sebelum memulakan perniagaan Iba Perfume ni? Cik Iqbal. Baik. Masih lagi kita menghadapi kesukaran itu, masalah teknikal. Seperti ini biasalah kan. Bila kita cabaran secara online. Betul. Kita dah bersedia, orang dah bersedia semuanya. Tapi lain pula. Dengan teknologi tersebut. Tapi ini nak menunjukkan bahawa memang kita live lah. Ini tengah live lah ni. Tengah bersiaran secara langsung. Inilah hantu cabaran. Memang kita sekarang ni kena jadi komuniti yang kuat. Ya, sama-sama. Dan bila cakap mengenai live dan juga teknologi sekarang ni, saya tertarik dengan pasangan tadi tu. Maksudnya walaupun di sebalik kekurangan, cabaran tersebut kan. Ini bukan penghalang lah untuk mereka dalam platform e-dagang, dalam talian. Hebatlah. Cuma kita tak puas hati sebab sambal stok dia habis kan. Itu kalau ada tu. Sebab tu Jana pun macam nak cakap malu-malu juga. Rupanya dah out of stock. Apa pun. Saya percaya macam rakyat Malaysia ni, satunya bagus kalau seseorang tu berniaga mesti akan beri sokongan. Viral je habis, memang out of stock barang-barangnya. Okey, itu memang maksud kita jaga kita. Dan sekarang kita nak kongsikan beberapa perkabaran berita yang menarik juga Dada Akbar. Kita mulakan dengan ini antara perkara yang mengharumkan nama negara semalam apabila Sharifuddin Azman berjaya menjuarai CEV Moto3 Remaja Dunia ataupun di Litar Catalunya, Barcelona. Dan ada klip yang telah pun tular sekarang ni dapat di grup-grup WhatsApp dan juga media sosial lah. Lihat kepada kemenangan ini, dia potong tangkona, betul-betul tangkona. Memintas betul-betul last lekoh ni. Dan dia berjaya potong ataupun memintas 2-3 pelumba lain sebelum menjadi juara. Dan antara perkara pertama yang dia cakap ketika menang di temu bual adalah dia rindu Malaysia. Nampak, dan dia dedikasikan kepada rakyat Malaysia lah dalam keadaan mencabar ini. Setiap pastinya seseorang itu ada motivasi diri tu kan untuk menangi sesuatu. Macam semalam tu kan yang disebabkan pemain Denmark Christian Eriksen kan rakan perjuangan dia dalam klub Inter Milan. Betul. Pemain Belgium. Masa 10 minit awal tu Romelu Lukaku. Kan dia mendedikasikan 2 gol kepada Eriksen. Masa 10 minit tu dia pergi kat kamera, dia cakap Chris, stay strong. I love you. Itu memang brotherhood lah, kawan-kawan lah tu kan. Okey, itu antara semangat kesukanan, antara yang kita kongsikan juga. Boleh baca di Dada Akbar lah pada ketika ini telah pun dibuat naik berkaitan dengan kemenangan Sharifuddin Azman. Juga ada perkara yang ingin kita kongsikan di Berita Harian. Kita saksikan dulu ini artikel akhbar di Berita Harian. PKP 3.0 dikaji semula jika kes bawah 4,000. Ini yang saya katakan tadi tu. Ini adalah critical tempoh sebenarnya. Bila fasa PKP ini dilanjutkan, nak tengok. Kalau misalnya kita dapat cecah statistik harian tu bawah 4,000, maknanya kerajaan akan mengkaji semula. Maknanya mungkin PKP ini tidak dilanjutkan. Tapi sekiranya dalam tempoh 2 minggu ini sampai 28 Jun nanti, kes masih lagi tinggi. Jadi kemungkinan besar kita fahamlah mungkin kena dilanjutkan lagi kan. Jadi kalau misalnya ini tempoh 2 minggu yang kritikal, maknanya kita sama-samalah. Sebab bulan Julai pun 20 Julai nanti Raya Haji. Betul. Kan. Pastinya kalau bolehlah kita sama-samalah sekarang ni untuk memastikan kita boleh turunkan kes statistik harian tu. Apatah lagi dengan kapasiti katil ICU terutama yang pada kita ini memang dah penuh, memang tidak boleh ditampung lagi. Itu antara iwan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga. Okey, itu di Berita Harian. Di Harian Metro ada satu kisah tular yang berlaku juga, ini berkaitan dengan kisah bayi yang baru dilahirkan dengan tajuknya Bayiku Anak Orang Lain.
Ini sangat, kita tahu cerita ini memang tular meluas di platform media. Bayangkan bagaimana kita Bapa Salim kita pun kadang-kadang bila kita tengok muka anak kita dah teruja. Betul. Kita mungkin tak sempat nak belik tag tu sebab kita tahu bahawa itu memang sangat-sangat sedikit lah kan kes kita nak cari tag nama kat kaki tu, nama siapa dan sebagainya. Tapi ini yang berlaku bila dah sehari balik tu, masa pasangan ini suaminya nak potong tag nama kat kaki itu baru perasan nama lain, nama isteri pun lain, tarikh di kelahiran pun lain. Jadi nasib baik dalam pada masa satu hari itu dan juga bantu orang lain juga kan bila dia dah buat live dan sebagainya. Baru tahu bahawa bila dapat jawapan daripada hospital memang betul. Tertukar. Dan sepatutnya prosedurnya sebelum keluar tu kita perlu cek terlebih dahulu kan. Pihak hospital pun perlu double confirm lah kan berkaitan dengan nama ibu, nama anak tu sangat penting lah. Sebab takkan kita nak cam kan. Iktibar jugalah sebenarnya. Tolonglah. Lepas ni kita tak naklah kes-kes demikian. Ini membaikkan masa depan. Betul. Anak itu kalau misalnya tak terperasan macam mana? Kan dia juga perasaan emosi, psikologi ibu bapa itu sendiri. Ya, okey. Itu antara perkara yang kita war-warkan di Dadak Akhbar juga. Jangan lupa untuk terus membaca supaya kita tidak ketinggalan daripada pengetahuan umum ni. Terima kasih banyak-banyak. Ini Isnin yang mencabar bagi kita semua. Sangat mencabar hari ini, Emin Syai. Kita dah berada di penghujung. Tak apa. Ya. Tak apa, kita esok ada lagi nanti bersemangat. Apapun kita memang dah diajar berhadapan dengan rutin yang mencabar. Ya, cabaran ini juga adalah untuk kita sama-sama hadapi bersama dengan barisan hadapan kita, pejuang-pejuangnya. Jadi kita nak dedikasikan lagu ini kepada anda semua yang masih lagi sedang berjuang. Termasuklah kita semualah pada ketika ini pejuang barisan hadapan. Teruskan pengorbanan kalian, jasa kalian demi Malaysia. Kita jumpa lagi esok di Malaysia. Assalamualaikum.